Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, nama saya Umar Ibrahim. Saya ada buat suling, saya jual juga oud, buat bohor jenama saya Makhara. Jadi saya nak tunjuk kat korang berkenaan dengan industri gaharu ataupun tentang kayu gaharu. Dan paling tidak hari ni saya nak ajar korang tentang apa itu kayu pati minyak yang disuling. Contoh macam saya ada sampel-sampel macam ni. Yang sampel-sampel pun ada juga. Kalau apa-apa roja je, kan? So, orang selalu pening kenapa mahal, kenapa harga dia memang mahal lah, kan? Dan kita tengok ni minyak ni. Salah satu minyak ni, ini minyak yang daripada Perak. Ini sejenis spesies Aquilaria krasna. So, saya nak terangkan kat korang macam mana terhasilnya pati ni. Sebab mungkin orang tak tahu, takkanlah kayu ni macam gini, dia kumpul banyak-banyak kan, dia perah keluar minyak. Adakah macam tu? Tak ada. Dia ada cara suling dia. Mari saya terangkan kat korang supaya korang faham dan tahu value dia tu mahal kenapa. Okey, benda pertama sekali, jap depan sikit. Okey, kayu gaharu macam gini, korang boleh tengok Okey, saya tunjuk. Ni nampak tak? Okey, ni kayu gaharu. Okey, kayu gaharu ni korang boleh search dia dekat Shopee ke, dekat mana-mana. Harga kayu macam gini jualnya berapa? Ini kayu gaharu. So, benda pertama untuk proses minyak ni, okey, ni macam replika lah. Ni macam replika suling. Tapi ni sebenarnya pot suling cara hydrosol yang mini, yang kecil. Saya benda ni function tau. Saya ada buat minyak saya suling. Kau boleh tengok post-post yang sebelum. Saya suling, ini salah satu minyak yang saya buat. Dan saya blendkan dengan yang lain-lain. Jadilah saya namakan minyak ni sebagai konturah. Dan dia terdiri daripada dia punya main bau dia adalah cinnamon ataupun kayu manis. Kemudian kita ada cengkeh, rempah ratus dan ada campuran oud juga kat dalam ni. Jadi saya namakan minyak wangi ni konturah. Boleh dapatkan botol macam ini ataupun botol-botol yang macam inilah. Konturah. Nak bagi tahu benda ni function. Okey. Benda pertama sekali, kayu gaharu ni kalau korang tengok, dia akan kisar. Okey, dia akan potong-potong, dia bersihkan dulu. Buang dia punya, korang nampak ke tidak ni? Tunjukkan depan ni dah. Kalau korang nampak ni kan, lohong-lohong ni nampak tak kosong ni kan. Dia bersih manual pakai kikis tu lah, pisau kikis tu. Nampak tak dia kosong tengah-tengah ni. Nampak tu kosong. Dia kikis, kemudian dia bersihkan dan kita kisarkan jadi halus-halus macam ni. Nampak tak dia jadi halus-halus macam ni. Nampak kat tangan, boleh tunjuk kat korang. Dia halus. Halus dia macam kasar sikit daripada gula. Boleh tengok. Nampak tak? Okey. Banyak abuk pula. So, bila dia dah kisar macam tu, kemudian kita timbang untuk sebagai korang faham lah. Senang cerita macam gini Ini nak dekat 60 ml. Okey. Ini dalam 20 gram. Ngam-ngam 20 gram. Ini Aquilaria krasna. Okey. Saya terang kat korang pelan-pelan untuk korang betul-betul faham bagaimana dan at least korang tahu value tu yang original ke tak original ke. Harga macam ini mungkin daripada kayu gaharu yang macam gana kan. So benda pertama sekali saya akan tunjuk macam mana dia proses. Okey. Lepas dia dah kisar yang halus-halus ni, yang macam habuk sikit tu, kita akan masukkan dalam ni lah, dalam pot ni. Kemudian kita letakkan air. Okey, alat-alat ni dia alat penyulingan, dia panggil hydro. Okey. So kita akan letak satu macam dapur lah, dapur yang macam dapur masak tu. Yang buat gulai tu. Kita masak dia ikutlah pada tukang masak. Seni tukang masak tu dia ada masing-masing cara, api dia besar mana, macam mana dia jaga temperature apa semualah.
Untuk memudahkan saya akan terangkan overall. Okey. So bila dia masak, dia akan mendidih. Dia akan mendidihkan dan dia akan keluar, dia bukan terus-terus keluar menitik je minyak, tidak. Dia akan keluar wap. Mula-mula dia akan keluar wap. Ni kan dia punya macam, ini dia punya macam stop cock, kan kita panggil macam buka pipe tu kan. So bila kita buka pipe tu, dia akan keluar liquid semua tu dah. So apa yang korang kena tahu, first kita masak ni, kita rebus dia lah, senang kita rebus. Kadang-kadang dia depends, sebab kayu kita tak boleh measure dia punya, masa kita masak tu dia punya tahap minyak dia. Kita masak baru kita tahu dalam kayu tu ada berapa banyak minyak dia. Kemudian selalunya kalau minyak yang kualiti tinggi macam saya ada ni, dia hampir-hampir dalam 120 jam. Okey. Dalam masa 100 jam lah, katakan 100 jam, dia akan keluar wap. Wap tu dia akan terkumpul dekat bahagian ni. Dia akan naik sampai atas tu. Dia ada alat lagi yang besar lah. Okey, dia sini yang kecil lah kan. Dia akan naik sampai sini dalam 100 jam. Okey. Dia rehat jap. So dia akan keluar air. Air yang pertama dia akan kumpul daripada wap tu banyak-banyak tu, dia panggil sebagai hydrosol. Hydrosol tu pun ada benefit. Kadang-kadang orang buat bancuh air, buat teh, campur hydrosol, buat minum perubatan medikal macam-macam lah. So lepas tu barulah dia akan ada nampak sedikit lapisan minyak. Dia macam kita campur air dengan minyak kan. So minyak tu akan ada kat atas. So kita akan nampak lapisan minyak tu. So kalau macam balang kecil macam ini, kita akan ambil satu beaker atau botol, kita buka lah pipe ni, buang dulu hydrosol tu, letak tepi. So lepas tu kita akan kumpul lah minyak tu. Minyak tu bila dia dah siap, okey, penyulingan ni, dia bukan ini saja, dia ada lagi alat atas, dia panggil condenser. Lepas tu ada air dekat atas ni. Kau bayangkan dekat atas ni ada lagi tinggi alat dia. Air tu dia sebagai sejukkan. Kan dia kita mendidih, kita rebus. Dia tukang sejukkan lah wap tu, tak bagi terlampau panas, dan dia akan keluarkan wap. Harap korang faham lah. Kalau tak faham boleh komen kat bawah untuk saya susun lagi Okey. Selepas tu, bila wap tu dah keluar, dia dah menitik ni, kita dah kumpul. Okey, ni contoh lah contoh botol yang kita kumpul. Dalam ni nanti dia akan ada air juga. Air ni kita akan bagi dia kering sendiri, ataupun kita ada teknik-teknik tertentu. Air tu akan hilang dan kita akan keluarkan, dan tinggallah minyak macam ini. Itu cara suling dia. Dan untuk kayu yang agak grade yang selalu kita buat, grade yang orang kata super ke atas lah, ataupun grade yang orang kata buat minyak lah, dia makan hari kadang-kadang seminggu, kadang-kadang sebulan masak dia, kadang-kadang 3 bulan pun ada. Bergantung kepada cara kita masak dan kita rebus tu. Masing-masing yang tukang suling dia tahulah. Jadi apa yang terjadi adalah, apa yang saya nak bagi tahu korang, dalam balang yang besar ni, yang kecil kan, yang ni kalau saya buat ada dapat 2 ml hingga 3 ml. Itu pun paling banyak bergantung kepada kadar material yang saya buat ni. Adalah hari tu saya suling yang konturah ni, saya dapat 2 ml. 2 ml itu consider banyak gila lah. Sebab pot kecil dapat 2 ml. Sebab saya pakai kayu manis, cengkeh dan sebagainya lah. Untuk yang saya masak macam ni. Tapi untuk gaharu, kalau korang nak tahu, macam saya cakap tadi, macam mana korang nak tahu kualiti dia Okey, bayangkan ini secara estimate lah, estimate yang selalu kita buat untuk suling gaharu, dan korang kena faham untuk tahu harga value dia ni saya ambil calculator siap-siap. Okey. So, tak sini. Okey. Saya bagi tahu korang. Kalau biasanya kita masak, kita menggunakan dalam 15 hingga 30 kilo. Let's say kita ambil 15 kilo lah, katakan 15 kilo kita sekali masak. Tapi dia bergantung jenis kayu.
So kita ambil kayu yang middle, yang biasa-biasa punya. Mungkin range harga macam korang biasa beli 3ml ni mungkin 100 hingga 200 lah Okey. Katakanlah 15 kilo kayu yang middle kita masak. Selalu kita akan dapat paling banyak. Ini 15 kilo tau. 15 kilo punya kayu korang akan dapat sama ada satu ni je 3ml ataupun 2. Kalau paling elok pun 3. Maknanya dalam 6 hingga 10ml sahaja. 15 kilo. Korang bayangkan kalau 15 kilo, kalau kayu garu oat je ni, harga dia katakanlah RM10. Kita kira. 10 ringgit harga kayu. Korang kena tahu ni. Ni saya ada kalkulator. Sekilo RM10 kali dengan 15 kilo. Sama dengan 10 kali sekilo. Mula dah. Sekejap. Sekilo, okey. 15 kilo kali dengan 10. 150. Kan? So, 150. Kita masak. Harga kayu 150. Kan? So, kita campurlah. Katakanlah seminggu lah. Ataupun seminggu kita masak. Tong gas kita pakai ada 4 ton gas. Atau seminggu atau 2 minggu. Ikutlah. Tapi saya letaklah. Katakanlah kita pakai 3 ton gas. Kita dapat dalam tambah 1 ton gas RM20. RM24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60. Katalah RM70. RM70. Okey, 220 harga kayu yang low grade ni RM10 sekilo ni kan. So total cost material saja dengan masuk tong gas yang kita masak 220 lah katakan. So 220 ni keluarlah minyak 6ml. Okey, 6ml maknanya kita bahagi 250 lah. Kita ambil campur apa semua. Bahagi dengan 6ml kan. Dapat RM41 1ml kalikan dengan 3. 125 modal harga dia. Tapi kalau kita tengok harga dia yang 125 harga modal. Okey, kalau saya nak jual, untunglah lebih sikit. Tambah upah, tambah saya nak bersihkan kayu, nak bersih upah lah. Saya tolak. Katakan saya jual 150. Kalau tolak-tolak tu saya nak untung RM25 satu. Tolaklah harga botol. Saya promote kat Facebook. Jadi 150 harga yang macam ni. Lebih kurang lah kita kira-kira. Untuk orang yang industri kecil ni 150. Harga kayu dia sekilo berapa? RM10. Korang beli sekilo RM10. Boleh kan? Agak-agak dia kualiti dia macam mana. Itu yang harga dia 150 geng. So macam mana kalau kayu ni harga dia sekilo RM400. Korang boleh kira sendirilah harga dia. Tapi minyak dia akan lebih banyaknya. Lebih banyak lah. So itu sebab harga yang orang kata kadang-kadang sekilo RM10 ni, dapat pun harga yang kita rasa 100 lebih. Macam mana kalau 3ml ni orang jual RM60? Dia ada dua possibility. Sama ada dia punya industri gaharu dia banyak. Dia punya dapur ni ada besar macam kereta kancil tu. Ada 20 dapur. 20 dapur. Kemudian dia punya gaharu dia ada berekar-ekar. Itu mungkinlah dapat jual mungkin RM60. Tapi saya tak tahu kualiti dia macam mana. Tapi memang unbelievable harga lah. So sebab tu value dengan gaharu ni sangat mahal. Jadi untuk yang dapat macam ini ni, ni ada 60ml. Nampak lebih kurang 60ml. Yang ni 3ml, range harga saya jual RM600. Yang macam ni pun sama lebih kurang RM600 untuk yang macam ni 3ml ni. So sebab kayu grade dia mahal. Jadi nak proses dia pun lama. Kadang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Itu benda-benda yang korang boleh ambil
sebagai belajar dan tahu, at least tahu dia sulingnya begini, dia punya dapur dia masukkan dalam ni, dia masak, dia keluar wap, lepas tu baru dia titik-titik, 1 titik, 2 titik, 3 titik. Tunggulah sampai dia banyak macam ni. Selalunya kita akan buat 2-3 trip, mungkin sampai 30 kilo, mungkin sampai 100 kilo, baru dapat banyak ni. 100 kilo mungkin dapat banyak ni. Bayangkan harga kalau katakanlah kalau saya buat ni dengan harga sekilo RM10. So kalau 400 kilo kali dengan RM10. Dah RM4,000. Kayu saja RM4,000 lebih kurang. So kita bahagikan dengan 60. RM66. Okey, kalikan dengan 3 ml. 200. Itu sebagai contoh lah. Tapi harga kayu kita kadang-kadang mahal. Kadang sekilo sampai 1,000, 2,000 pun ada. Sebab tu harga dia lagi mahal. So kalau harga kayu RM10 pun dah 100 lebih, apatah lagi kalau kita jual sampai satu botol kecil ni mungkin 400, 500, 600. So dia lagi mahal lah. Sebab apa yang saya sampaikan, dia sebab bergantung kepada harga kayu ni, kualiti kayu ni, dan cara nak masak ni pun susah, bukan senang. Jadi kalau korang nak tahu bagaimana bau dia yang betul-betul, yang pati yang dia keluar tadi, yang kita asing tadi, korang boleh dapatkan lah daripada saya. Contoh-contoh sampel yang saya jual macam gini, banyak macam gini. Sikit je untuk korang ambil belajar, tahu dekat market. Letak macam ni, salitkan sikit. Lepas tu tutup, letak macam ni, dap. Bau. Jadi korang tahu apakah yang membezakan gaharu ni dengan dekat luar. So boleh dapatkan yang sampel-sampel ni lah. Contoh-contoh sampel ni yang saya ada. Contoh macam gini, banyak macam gini. Saya tunjuk tadi kan. Ni banyak ni, sikit je, sekali 2 kali calik lah. Kadang-kadang boleh simpan lah untuk collection. At least korang tahu bau dia macam mana, dan korang boleh bezakan. Ni betul. Korang boleh beza, korang boleh kumpul koleksi-koleksi macam gini, yang kecil-kecil. Saya tunjukkan depan sikit. Ini contoh-contoh koleksi. Sampel-sampel ni kan, botol-botol kecil je. So korang boleh kumpul, dan korang boleh tahu harga yang kat market bau dia macam mana, dan macam mana exactly bau yang disuling betul-betul ni. Sebab kadang-kadang kat luar you all tak tahu kan macam mana exactly bau dia yang suling punya. Yang orang macam saya, macam orang betul-betul suling ni, suling pati dia, dan keluar pati dia, yang proses buat terus dalam sampel macam ni, yang kita ambil banyak-banyak macam ini ni, kita letak dan kita jual. So korang tahu beza daripada orang yang mana-mana mungkin ada jual kat Shopee, kita tak tahu. Dan bila korang ada koleksi yang sampel-sampel ni, korang boleh bau dan korang boleh fahami, oh ini rupanya bau yang suling dia punya ketulinan dia, bau dia macam gini. So bila kita kat luar, kita bau, apa pasal jauh beza dengan Umar jual ni tak sama lah. So kita tahu, kita mencurigakan. Okay, so kita pergi kat orang lain lagi, probably dengan orang Johor ke, dengan orang Kelantan ke, dia ada jual oat. Dia jual oat, dia letak, kita bau, oh ini lebih kurang macam yang suling punya. Sebab korang dah tahu yang suling tu bau dia macam mana kan. Ni betul ni, rasa-rasa betul lah. So korang ada tempat untuk korang landaskan yang mana betul, yang mana yang fake, yang sintetik. So kalau ada apa-apa kesilapan saya di dalam bidang industri, kepada semua yang menyuling gaharu ni, boleh komen dekat bawah. Saya open. Kita boleh sama-sama discuss apa yang patut kita bawa tentang ilmu gaharu ni kepada orang tempatan yang baru nak belajar. Jadi kita boleh
sama-sama dalam industri gaharu ni boleh mendidik orang tempatan kita untuk kenal dan membesarkan lagi lah industri gaharu kita semua, insyaAllah. So apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Boleh komen je kat bawah kalau ada apa-apa soalan ataupun kesilapan saya, boleh korang just komen je kat bawah, insyaAllah. So jumpa lagi di channel ataupun video-video yang akan seterusnya, insyaAllah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak mau pula tekan tu.